Nah, Hai, kan? Alhamdulillah. Aku rasa rumah aku je paling cantik lampu kelip-kelip. Ternyata. Lu punya orang sebelah pula lawan. Wah. Dia pakai lampu apa? Aku tak tahu. Iya, betul. Nah, ini nih. Nah, yang ini nih, geng, ya. Wah, kan kalang kabut. Kalang kabut satu Malaysia dibuatnya. Oh. Nah, Kiamat? Bukan kiamat. Iqomah. Allah. Ini lawak nih part ini, geng. Allahu Akbar. Itu azan. Yang pendek-pendek. Allah. Pendek. Allah. Kenapa ya? Yo, Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, geng ya. Amin ya robbal alamin. Selamat hari Lebaran, minal aizin wal faizin. Maafkan lahir dan batin, asik. Yo, geng ya. Selamat hari Lebaran, geng ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin, geng ya. Apabila mungkin kalau ada kesalahan ya, kata-kata atau mungkin perlakuan saya, geng ya, gelagat saya selama mungkin buat reaction dalam setahun ini ya, ada silap-silapnya, mohon dimaafkan, geng ya. Nah, oke, gimana geng ya kabar kalian? Apakah sekarang kalian masih balik kampung menikmati suasana raya di kampung atau macam mana ya? Boleh komen di ruang komentar. Oke, seperti biasanya geng, sesuai dengan tajuk di video ini, geng ya. Jadi sebenarnya dari kemarin itu sudah ada ramai sekali nih kawan-kawan ya yang minta saya untuk mereview, mereaction video dari Faktau Channel. 10 benda pelik dan kelakar beraya di Malaysia. Oke, pengumuman raya pernah tersalah, 2 negeri teraya awal sehari. Nah, by the way geng ya, by the way, ketika berhari raya itu, tak kenapa saya sering sekali melihat postingan Atuk ini, geng. Aku panggilnya apa nih, Atuk atau Pak Cik, geng ya. Nah, ini mungkin semacam kalau di Indonesia mungkin seperti Menteri Agama atau apa, tak pasti, geng ya. Nah, ini boleh komen di ruang komentar. Ini selalunya saya ketika melihat postingan haraya ini selalu muncul gambar Pak Ci ini, geng. Nah, boleh komen kawan-kawan ya di ruang komentar ini siapa, boleh komen di ruang komentar, geng ya. Oke, geng ya, seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan, geng, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan oke, kita akan lihat sama-sama, geng ya, seperti apa video dari Faktau Channel ini, geng ya. Oke. Pengumuman Raya Malaysia pernah salah. Tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari. Kok seram backsoundnya? Ada negeri yang dah beraya awal sehari, tapi negeri sebelahnya masih berpuasa. Oh, ini Perak raya dulu ya, atas titah Sultan. Kecoh raya di Perak, sambutan belah bagi. Oke, keadaan serba salah di Johor dan Perak, tapi kan selisihnya hanya sehari kan, geng ya. Pelik kan? Macam yang kita tahu, Hari Raya di Malaysia sememangnya penuh warna-warni, meriah dan kadang-kadang agak pelik. Raya. Ini. Woi. Daripada fashion show di tengah-tengah bazar digelar kepada raya yang terpaling memaling berpaling dipaling tiba-tiba. Oh ya. Mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa ialah pada hari Isnin. Kalang kabut kan? Nah, ya. Satu Malaysia huru hara. Nah, kalang kabut kan? Oleh itu, sambil nak buat kuih raya itu, jom kita memeriahkan lagi suasana raya ini dengan 10 benda paling pelik dan kelakar beraya di Malaysia. Oke. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan Oke, jangan subscribe, lupa tekan geng ya. loceng. Kita lihat 10 10. Fashion Show Bazar Ramadan.
Oke. Bagi Fak Tau, ini merupakan perkara paling pelik dan agak lawak berlaku sepanjang bulan puasa. Pak Duan, Aduh, paduan ini. Pak Duan. Pak Duan. Lah. Baru-baru ini, baru di media sosial apabila sekumpulan model sedang melakukan catwalk di Bazar Ramadan Pantai Permai, Kuala Lumpur. Apa Oh. yang uniknya, baju Baru yang tahu dipakai aku. oleh model-model itu dipenuhi dengan makanan. Ada kuih muih, Serius? kuih goreng, siap ada nasi kerabu lagi. Weh. Kalau korang nak tahu, sebenarnya pertunjukan fashion itu merupakan kempen yang dianjurkan oleh My Safe Food bagi mengingatkan Oh. orang ramai untuk mengelakkan pembaziran makanan. Ini betul-betul art berat ni. Oh. Wih, aku baru tahu. Oh, oke. Sembilan. Menarik, Raya menarik. terkejut. Raya terkejut. Raya terkejut ni, Fakta pernah ceritakan dalam video Ya. Fakta sebelum ni kan? Raya mengejut. Raya mengejut. Mustahillah perkara ini. Fakta tak senaraikan. Ini merupakan kejadian yang paling satu Malaysia ingat. Walaupun dah 3 tahun berlalu, namun situasi itu masih segar lagi diingatan. Pada Kalang 1 kabut Mei ya. 2022, penyimpan Mohor Besar Raja-Raja telah mengumumkan Oh. Hari Raya jatuh pada Ini nih, geng. Soalan saya yang di awal video tadi ya. Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, penyimpan apa nih, geng? Mohor. Betul tak saya cakap ini? Mohor Besar Raja-Raja, geng, ya. Ya intinya kalau setiap ada pengumuman raya itu bila ini uncle ini ya, Pak Cik ini selalu memberi keputusan ini ya. Betul tak? Bahawa tarikh Nah, Hari Raya kan? Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin 2 hari bulan Mei tahun 2022. Nah, Padahal masa kan? tu ramai yang ingat Hari Raya jatuh pada 3 Mei. Lepas Betul. pengumuman tu dibuat, Wah, kan kalang kabut. Kelang kabut satu Malaysia dibuatnya. Oh. Iya, betul. Raya punya pukulan kalut nak cari baju raya. Ada yang tak beli ayam dan daging lagi, tak Betul. beli baju raya lagi, tak buat kuih raya lagi, dan macam-macam lagi lah. Oh. Walaupun situasi ini pada masa tu Tengah kita tak kalang rasa kabut kelakar. ketu. Ya betul besok raya. Tapi dah macam mana kan, lombu baru sampai belum semoleh, gondang pun tak ada. Lomang Oh. bulu baru sampai orang asli yang tak tadi ya. Besok raya pula, Allah betul macam betul berau. Tapi bila fikir-fikir balik sekarang, pengalaman itu telah mencipta satu kenangan manis kepada rakyat Malaysia dalam banyak-banyak hari Ya, raya. betul. Ini bukanlah pengalaman raya paling pelik di Malaysia tau. Ada 3 lagi pengalaman raya yang jauh lebih pelik dalam tajuk yang seterusnya. Oh. Kalang kabut. 8. Kita lihat ini, geng. Yang lebih pelik Raya apa ini? awal sehari. Raya awal sehari. Kumpulan nelayan negeri Johor dan Perak beraya awal sehari. Perkara pelik Oh. ini berlaku pada tahun 1983 apabila sekumpulan nelayan mendakwa mereka ternampak anak bulan ketika sedang menangkap ikan di lautan. Bila Oh. jadinya sampai ke darat, berita itu pun mula tersebar dengan pantas sehingga sampai ke pengetahuan mufti. Disebabkan perkara itu disahkan sendiri oleh pihak meri yang bertugas di lautan pada masa itu, mufti membuat keputusan untuk memaklumkan hal tersebut kepada Sultan Johor dan Perak. Kerana yakin dengan berita itu, Sultan Johor dan Perak telah mengarahkan ke semua jentera kerajaan negeri untuk memaklumkan perkara itu kepada semua rakyat di negeri mereka dengan menggunakan pembesar suara, dan hal itu telah menimbulkan pelbagai kekecauan. Tapi yang lawaknya, perkara ini menimbulkan kehairanan kepada penduduk di sekitar negeri itu yang masih berpuasa, tetapi Johor dan Perak pula telah beraya dan boleh makan pada waktu siang. Oh, itu Jadi, dia. kalau daripada Selangor pergi ke Perak, adakah Ya. kita boleh makan di siang hari, tapi bila balik Selangor balik kena sambung puasa? Wah, Ya. apa bisa Namun begitu? selepas itu, negara kita telah menetapkan permulaan bulan Hijri menggunakan kaedah ruqyah dan falak hisab. Oh, Di ya, betul. Indonesia, terdapat juga tempat yang menyambut raya lebih awal daripada tempat yang lain. Nah. Sehari ataupun 2 hari, tapi ada yang sampai seminggu awal. 5 hari lebih awal, geng. Alamak. 7. Aduh, 7. Raya PKP. Oh, Raya kali ini pun ya. terkejut juga. Bukan terkejut sebab tiba-tiba raya, tapi terkejut sebab tiba-tiba kena baca khutbah sendiri. Nah, Kiamat. Bukan kiamat. Iqomah. Allah. Ini lawak nih part ini, geng. Allahu Akbar. Itu azan. Yang pendek-pendek.
Pendek. Pendek kan? Kalau korang ingat ketika negara kita Parah. ada wabak, perintah kawalan pergerakan telah dilaksanakan di mana kita hanya boleh beraya di kawasan rumah kita je dan tak boleh balik kampung atau merentas negeri. Iya Jalanan sih. rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Masih ingat tak kalian, geng? Maaf, tidak dia benar. Malah Nah, tetamu pun hanya terhad kepada 15 orang je. Bila dah jadi macam tu, confirm lah korang tak boleh pergi masjid. iya sih. Sehingga kan ramai mufti dari pelbagai negeri menyarankan untuk rakyat Malaysia melakukan solat sunat Aidilfitri di rumah. Masa tu ramailah yang terpaksa jadi imam terjun untuk membaca khutbah dan jadi imam Betul, solat raya betul, dekat betul. rumah. Termasuklah Fak Tau. Ya. Sampai kan ayah Fak Tau cakap, Fak Tau baca khutbah dah macam gaya Fak Tau bercakap dalam video. Walaupun situasi ini kita rasa kelakar sekarang, tapi masa tu rasa sedih sangat. Lebih-lebih lagi yang bertahun-tahun tak dapat pulang ke kampung. Kalian masih ingat tak, geng, momen itu ya? Jadi ketika masa PKP dulu ya, kita memang tidak dibenarkan untuk sholat di masjid ya. Dan itu juga sama lah dengan Wak Loncong, geng ya. Jadi masa itu sholat idnya ya dengan sangat terpaksa di rumah, geng ya. Itu pun dengan anak, istri ya, dengan saudara di sekitar rumah begitu ya. Aduh, jadi teringat masa lalu nih, geng. Aduh, oke. Next kita lanjut lagi, geng. Raya Okey. campur. Raya campur. Suatu ketika dahulu, Malaysia pernah menyambut Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali serentak tau. Di mana Oh. perayaan ini dipanggil sebagai Kongsi Raya, Kongsi Raya. dan Diparaya. Tapi Oh. perkongsian yang dimasukkan hanyalah kerana tarikh perayaan utama berdekatan antara satu sama lain tau, tanpa melibatkan isu kepercayaan dan akidah. Dan Oh, kalau korang nak ya, tahu, ya, ya, peristiwa unik ini berlaku hanya 3 kali je setiap 33 tahun, di mana Malaysia pernah menyambut Kongsi Raya pada tahun 1963 hingga 1965 dan tahun 1996 hingga 1998. Manakala Iya, Diparaya pula betul. disambut pada tahun 2004 hingga 2006. Selamat Deepavali. Weh, Oh. Itulah keindahan dalam kepelbagaian budaya Betul, kita. betul. Kongsi Raya pada masa itu bukanlah sekadar meraihkan tarikh yang hampir sama, tetapi juga memperlihatkan betapa harmoni dan perpaduan antara kaum di Malaysia boleh Betul, terjalin betul. melalui perayaan. Semoga Wah. semangat harmoni ini terus hidup dalam setiap generasi, membawa kita lebih dekat sebagai satu bangsa. aduh. Kalau korang nak rasai lagi pengalaman ni, peristiwa ini berlaku sekali lagi pada tahun 2029 hingga 2031. Oh, masih lama, geng. Masih lama. Ya. Ya, tapi memang kalau kita bicara tentang kalender Islam, geng ya, memang raya itu selalu maju terus, geng ya. Mungkin sekarang bulannya bulan Maret ya, Maret. Mungkin ada kemungkinan mungkin tahun depannya maju lagi nih, geng. Semakin maju, geng ya, untuk bulan Ramadan. Jadi memang betul lah ya. Dan momen itu kata dari admin Fak Tau ya akan terjadi di tahun 2031, geng ya. Oke, masih lama itu, masih lama. Semoga kita selalu diberikan panjang umur, geng ya. Oke. 5. 5. Makanan pelik. Oke, makanan pelik. Apa menu yang hanya akan muncul menjelang puasa dan raya? Fak Tau yakin kebanyakan dari kita akan Opor, jawab ayam, lampuk, air karira, rendang, murtabak, ketupat, lemang dan juga rendang. Tapi itu menu biasa-biasa je, tak strong. Tak strong juga. Ini kerana terdapat juga menu pelik-pelik yang muncul ketika bulan puasa dan raya tau. Contohnya Okey. kuih. Korang biasa dengar kuih sarang semut kan? Tapi ada juga yang terlebih kreatif buat kuih sarang kerengga. Wih. Masalahnya, kerengga dia tu real mat. Serius? Itu fakta belum cerita lagi. Pasal kuih raya jadi hantu membengkak. Waduh. Seperti jari, geng. Agak-agak ada orang berani makan tak? Wah, ini kaki anime nih Fak Tau channel Malah nih. ada juga menu yang pelik dan unik dijual dekat bazar Ramadan, seperti donat rendam air coklat. Wah, kalau Roti ini jong oke lah. serunding, Hah? Serius? termasuklah roti pocong. Apa lagi menu pelik-pelik yang korang pernah terjumpa Mak. dekat bazar atau masa hari raya?
Kalipap angin. Kadipap angin. Aduh. 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 Tren Empat. pelik raya. Oke, tren pelik raya nih ya. je, mesti ada je tren-tren terbaru Betul, muncul kan? betul. Apalagi di TikTok. Lebih-lebih lagi dengan wujudnya media sosial. Hahaha. Iya, betul. Nah, ini nih. Nah, yang ini nih, geng, ya. Contohnya antara tren yang bagi Faktau agak pelik adalah tren ucapan Selamat Hari Raya diringkaskan kepada Madria. Madria. Penat kot, nak type panjang-panjang. Madria. Ah, Tapi Maria tu adalah juga bunyi sikit daripada yang jenis type HHRMZ ni je. Tapi yang paling Faktau ingat adalah tren Alamat Raya Lagi yang dinyanyikan oleh kumpulan DFAM. Raya lagi ya. Agak-agak tahu Jadi. ni, lagu apa pula yang jadi trend ya? Agak-agak Tapi antara trend yang terpaling berpaling terkenal adalah trend teka warna baju raya penyimpan mohon besar diraja masa buat pengumuman. Faktau dah 2 tahun teka tepat tau. Jadi untuk tahun ni Faktau teka baju dia warna coklat. Korang pula teka warna apa? Oh, iya. Kalau tren lagu raya, geng ya, kalau dekat Indonesia lah, geng ya, yang pasti viral itu lagu rayanya dari Malaysia, geng ya. Salah satunya Ketipak-ketipung Raya, Selamat Hari Raya semua. Ketipak-ketipung Raya itu, geng ya, itu sekarang tengah viral nih di Indonesia nih, geng ya. Oke, next. 3. Khairul Amin tak jadi. Woi, Hey, what's up, guys? Setiap tahun menjelang puasa, mesti media sosial Khairul Aming akan meriah dengan perkongsian resepi-resepi menarik Ya, untuk berbuka betul. setiap hari sehinggalah raya kan. Dan setiap tahun juga, ramai rakyat Malaysia yang mula mencari bahan-bahan di pasar raya dan meniru masakan tersebut sehinggakan ia menjadi fenomena. Yang dihormati Cik Khairul Amin, saya nak memaklumkan mengenai satu fenomena yang sedang berlaku. Dan fenomena ini mengundang kebimbangan dalam kalangan kami, ketua keluarga. Saya sebagai orang India pun terjejas dengan benda ni. Orang rumah membeli bahan mentah ataupun ramuan yang tidak digunakan. Carbonara dalam tin tu dah berapa bulan dia simpan. woi. Yang paling patut ingat adalah resepi burger Prosperity Khairul Aming. Disebabkan resepi tu banyak kedai yang kehabisan stok daging oblong ramli. Nah. Tapi tahun ini agak berbeza sebab ramai rakyat Malaysia yang mengadu resepi Khairul Aming yang dicuba mereka tak jadi. Lah. Ekspektasi, tapi realitinya begitu. Sampaikan viral lah ayat. Pada Khairul Amin, kita orang buat Mak. Oh, Macam-macam masalah korang boleh jumpa. Ada yang bekas cair lah, aduh. batu lesung terbelah lah. Lah. Sampaikan Khairul Aming Terlalu bersemangat. Ni nampak. Kelas pemulihan Khairul Amin. Nampak ni? Nampak? Okay, angkat and flip. Itu. Senang je. Tapi Faktau pernah buat Tapi tau. nggak senang, resepi geng, tapi, roti geng. puri Khairul Aming ni, alhamdulillah nasib baik jadi. Panas ni sampai dia macam puff, dia kembang. Cuma Faktau punya roti tak kembang pula. 2. Dua. Lampu raya. Setiap kali Lampu raya, geng. mesti banyak rumah yang akan dihiasi. Betul, dengan ya. lampu raya kan? Malah ada yang siap berlawan dengan jiran lagi. Wow. Lampu raya siapa yang lebih meriah? Meriah betul. Nah, Hai, kan. Alhamdulillah. Aku rasa rumah aku je paling cantik lampu kelip-kelip. Ternyata Lu punya orang sebelah pula lawan. Wah. Dia pakai lampu apa? Aku tak tahu. meriah, geng. Wow. Mata nggak sakit ya? Namun Faktau tengok, sejak 2-3 tahun ini, Mak. lampu raya telah dinaik taraf di mana rakyat Malaysia. Bukan setakat hias lampu raya dekat rumah je tau. Wah. Ada yang siap hias dekat kereta lagi. Wah. Asyik bersembang, duit raya lupa nak diberi. Wah, meriah, geng, serius. Ya Allah. Gila. Woi, serius. Tapi yang terpaling berpaling gempak adalah lampu raya yang dipasang dekat baju raya dan songkok. Ini nak datang beraya dari jauh pun orang boleh nampak. Okeylah tu, daripada letak lampu raya dekat kucing.
Satu. Duit raya. Nah, ini yang penting, geng. Ini merupakan antara perkara yang paling menyeronokkan Ya. setiap hari raya. Habis dah. Duit raya saya tawan. Budak lah. Buat budak-budak. Waalaikumsalam. Tapi kalau korang nak tahu, cara memberi duit raya pun setiap tahun adalah berbeza dan Ya. mengikut trend. Contohnya masa faktau kecil-kecil dulu. Kebiasaannya kalau kita puasa penuh akan dapat RM20 ke RM30 dan jumlah itu akan berkurangan mengikut jumlah hari kita tak puasa kan? Tapi yang ni lagi rare. Jumlah duit raya ditentukan mengikut jumlah penurunan berat badan. Duit raya kena salam, tapi bukan ya. Mungkin Bukan. atuk dia tak nak jadi isu kes baju raya sendat kot. Namun perlulah kita ingati, duit raya ni bukanlah suatu kewajipan tau, tetapi cumalah amalan bersedekah yang Ya. memberi pintu rezeki dan Betul, mendapat betul. ganjaran pahala. Betul. Dek, tak ada raya, Dek. Duit raya? Nak. Ada raya habis. Apa yang paling penting adalah amalan ziarah menziarahi serta bermaaf-maafan Ya, untuk itu yang merapatkan penting, geng. silaturahim sesama kita. Jom Itu. lekat, kita ada 3 rumah lagi. Oh, konvoy ya. Malah di Malaysia, muncul tren-tren kelakar dan menarik untuk menentukan jumlah duit raya seperti baling pimpon dalam cawan. tren Oh, duit ya, duit, ini tren ni. sendok, kaut duit shilling dan macam-macam Betul. lagi lah untuk memeriahkan sambutan raya. Ya. Dan seperti fakta pula, cara untuk memberi duit raya adalah taklah korang nak tahu. tahu. Di dalam video kali ini terdapat 3 perkataan yang muncul dekat skrin, iaitu perkataan #Faktau suka ketupat. Untuk Yang mendapat mana email ya? itu, korang hanya perlu mesej Faktau di Instagram atau email Faktau bagi tahu Aduh, dekat tak nampak minit pula keberapa tadi. ketika 3 perkataan itu keluar. Faktau akan pilih 3 orang pemenang terawal yang mesej Faktau dan 3 orang secara random dengan hadiah keseluruhan berjumlah RM600. Wow. Faktau akan umumkan pemenang pada 12 April 2025. Aduh, saya terlalu fokus nih, geng. Jadi tak nampak nih. Nampak agak lambat? Bagi Chan lah Faktau nak beraya juga. Betul. Ya. Sebenarnya ini bunga apa ini? Korang, di kesempatan ini, Faktau ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada korang semua. Terima kasih juga Faktau ucapkan kepada korang atas sokongan dan cadangan. Jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum semua, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, last-lastnya ini video agak mengharukan ini, geng ya. Ya, itulah geng ya. Aku terlalu fokus nih, jadinya tidak nampak ini yang mana tadi ini ya. Aduh, tapi itulah geng ya. Akhirnya ketika saya menonton video dari Faktau Channel ini, kita diingatkan kembali nih geng ya, hal-hal yang seru, yang seronok, yang pelik, yang lawak ya di masa-masa yang lalu nih geng ya. So kalau kalian sendiri gimana geng ya, sekarang boleh komen lah di ruang komentar, hal apa yang paling seronok, yang paling menyenangkan ketika semasa raya di tahun 2025 ini. Boleh komen. Sebenarnya Walonjong ini sekarang tengah raya geng, tapi karena recordnya saya tengah malam hari ya, it's okay lah, nggak apa-apa geng ya, untuk menyenangkan kawan-kawan ya. Karena kalau saya tak upload sehari 2 hari, biasanya mana Walonjong nih tak upload video ke mana ke itu. Jadi saya sempatkan lah ya untuk membuat video reaction kali ini geng ya. Dan insya Allah mungkin nanti saya akan mencoba untuk membuat video live ya ketika perjalanan malam balik kampung nanti geng ya. Insya Allah tapi itu geng ya. Ya geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir geng ya. Dan sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin geng ya, kosong ya. Oke geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan ya. Dan biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita diskusi bersama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Nah, di sini geng ya. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng.